Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama kita mula kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang sama-sama kita belajar dapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hari ini dapat sama-sama kita berkeudara dalam Google Meet Pendidikan Islam tingkatan 1, tajuk berkaitan dengan ibadah ataupun fiqh. Hari ini kita akan sama-sama kenali jenis-jenis air. Jenis-jenis air. Buku teks, sila buka muka surat berapa ni muka surat jenis-jenis air. Surat ustaz ni dia tulis 112. Surat buku awak tu muka surat berapa dia tulis? 112 daripada 196 muka surat. Muka surat berapa? 103. 103. Jumpa? Aisyah? Auni? Wan Nur Amira, Wan Nur Amrina. 3 orang. Okey, tengok sini. Buku muka surat 103. Jenis-jenis air. Kita telah bincang pada pelajaran yang lalu. Ada beberapa alat yang kita boleh gunakan untuk bersuci. Yang pertama ialah air, yang kedua ialah tanah dalam bentuk tayamum, dan yang ketiga kita boleh guna batu ataupun tisu ataupun daun-daun kering, alat-alat yang kesat yang boleh kita pegang, yang bersih, yang mana kita boleh digunakan untuk menghapuskan najis ketika istinja. Hari ini kita akan perhalusi lagi, kita akan masuk jelaskan lagi berkaitan dengan air. Jenis air. Air ini merupakan alat utama untuk bersuci, nak banding dengan tanah dan juga batu, maka air adalah alat yang paling popular untuk kita gunakan untuk bersuci, kita bersihkan diri kita dengan menggunakan air. Hari ini kita pakai hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita daripada kuman, namun yang paling baik kita gunakan air dan sabun untuk kita bersihkan tangan kita daripada kuman. Dia kata walaupun begitu, penggunaan air ini berbeza mengikut jenis-jenis air. Jadi, cara kita nak guna air adalah berdasarkan kepada jenis air tersebut. Ada sekurang-kurangnya 1, 2, 3 jenis, 4 jenis air. Dalam buku kita ni muka surat 103 hingga 104 ada sekurang-kurangnya 4 jenis air yang kita selalu gunakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pelajar-pelajar, air apa ni yang pertama ni? Siapa boleh baca? Air. Ini dipanggil air mutlak. Apa itu air mutlak?
Air mutlak ialah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Bukan sekadar air itu bersih, bahkan air itu boleh digunakan untuk membersih benda lain. Suci dan menyucikan. Dipanggil air mutlak. Biasanya air hujan, air perigi, air ini semua ni adalah air yang bersih dan air yang boleh membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita, itu dipanggil air mutlak. Kita nak kenal air mutlak ni, lepas kita tahu pengertian dia ialah air suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Air mutlak ini sifat dia, ciri-ciri dia, air ni bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas ataupun bersuci. Jadi air ni masih lagi belum kita guna pakai untuk berhadas, untuk mengangkat hadas ataupun untuk kita ambil sembahyang, untuk kita mandi wajib, kita belum guna lagi air ni. Ciri yang kedua, air yang tidak berubah sama ada bau dia, tidak bau busuk. Warna dia tidak kekuningan, tidak berubah disebabkan oleh masuk benda lain, ataupun rasa dia. Rasa air tadi adalah air yang tak boleh kita nak gunakan untuk bersuci. Contohnya dia berubah menjadi manis, masin, rasa dia. Sebab apa dia berubah bau, warna dan rasa ni? Dengan sebab ada benda asing yang dimasukkan ke dalam air. Mungkin kita masukkan gula, masukkan garam, masukkan serbuk teh, masukkan milo. Jadi air itu tak jadi air mutlak lah. Dia akan jadi air lain lah. Nah, dia akan jadi air jenis lain. Jadi ciri-ciri dia yang pertama dia bersih, belum diguna untuk mengangkat hadas ataupun bersuci. Yang kedua, air ini tidak berubah warna, bau dan rasa. 3 perkara. Jadi apa kegunaan air ni? Bila kita kena air mutlak ini, maksudnya air suci dan menyucikan. Dan ciri dia ada 2. Dia masih lagi belum diguna untuk bersuci dan berhadas. Dan dia tidak berubah warna, bau dan rasa. Kegunaan air mutlak ini ialah untuk, yang pertama, untuk kita mandi wajib. Bila kita mandi wajib? Bila kita berhadas besar. Kita mandi haid, kita bersih daripada haid, kita bersetubuh bagi suami dan isteri, maka kita kena mandi wajib. Keluar mani, kita kena mandi wajib. Jadi kita gunakan air yang mutlak ini. Yang kedua, bila kita nak berwuduk, ambil sembahyang. Yang ketiga, kita nak basuh sebarang anggota dan pakaian kita yang terkena kesan najis. Terkena najis. Kena tahi, kena kat pakaian kita. Tahi lembu. Kita lalu naik motosikal, terpercik tahi lembu tadi terkena pada lengan kita, tangan kita. Kita ambil air bersih, pahit, kita bersihkan sehingga hilang bau, warna dan rasa. Jenis yang kedua dipanggil air musta'mal. Musta'mal. Amala ya'malu musta'malu. Musta'mal maknanya air yang telah digunakan. Kaedah di bahasa Arab. Ini menggunakan kalimah bahasa Arab. Pengertian dia, apa maksud air musta'mal ni? Air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air ni suci tetapi kita tidak boleh gunakan untuk bersuci. Kenapa? Sifat dia air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Kita dah guna untuk berwuduk, kita tak ada di air tadi. Bolehlah 1 gelas. Nampak air itu suci, bersih. Sebab mungkin anggota kita bersih. Tapi kita tak boleh nak guna air yang sama untuk kita nak ambil wuduk untuk kali yang kedua. Kegunaan dia, air ni, air yang suci tadi, kadang-kadang kita celup tangan kita, air tadi boleh diminum. Dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas ataupun bersuci. Contoh kita masukkan serbuk teh, kita masukkan, dia dah berubah warna. Kita masukkan benda asing, jadi dia musta'mal. Jadi air ni kita boleh gunakan untuk minum, kita boleh guna untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas, dan kita boleh gunakan untuk tidak mandi wajib, untuk tidak berwuduk. Itu boleh untuk kegunaan-kegunaan lain. Contoh kat bawah ni adalah air musta'mal. Air kopi, dah dimasuk benda lain. Air pewangi baju. Nah, dia ni bersih. Kalau tak bersih, kalau dia najis, kita tak boleh gunakan untuk bersih pakaian kita. Air gula untuk buat air sirap. Jadi air ni adalah bersih dan kita boleh guna untuk minum.
Ditengok sini ada nota kecil, dia tulis air muqayyad ialah air yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci. Air mutlak ataupun kita panggil juga air muqayyad yang bercampur. Air yang diikat ataupun dicampur dengan suatu sumber yang bahan yang suci. Jadi air itu suci, ibu sebut teh suci, Milo suci, air sabun ni suci, tak gula tu suci, tapi kita tak boleh nak guna untuk berwuduk ataupun bertayamum. Untuk bermandi wajib. Nah, untuk mandi wajib ataupun berwuduk. Okey? Itu dua jenis, selesai. Faham? Ada masalah? Sila tanya. Jenis yang ketiga kita panggil air musyammas. Air musyammas, air panas yang terkena cahaya matahari. Kita tengok pengertian dia. Air yang disimpan di dalam bekas logam, bekas tu besi, yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Dua ni tak apa. Bekas emas dia tidak jadi panas, bekas perak pun dia tidak jadi panas juga. Kalau air logam selain daripada emas dan perak, besi, tembaga, loyang, semua tu adalah yang menyebabkan kesan kepada air tadi. Kesan kepada air. Jadi sifat air musyammas ni asal daripada syamsi itu matahari, musyammas yang terdedah kepada matahari lah. Air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang mana iklim dia tu terlalu panas. Negeri kita lah, negara kita Malaysia, iklim tropika ni panas cahaya mataharinya. Dan ada negara-negara yang panas bila air itu terdedah kepada cahaya matahari, maka air tersebut sudah teroksida dan keluar suatu daripada kepanasan tadi. Kesan daripada kepanasan tadi kalau kita ambil untuk berwuduk, untuk kita mandi wajib, maka takut-takut dibimbangi akan mendatangkan penyakit, dibimbangi akan memudaratkan tubuh badan kulit kita. Jadi sebab tu makruh kita kegunaan dia ni makruh apabila digunakan ketika dia masih lagi panas. Kalau kita sejukkan dia sudah tidak memberi apa-apa kesan kepada tubuh badan kita, tidak menjadi masalah, harus. Tapi kalau kita guna ketika panas-panas hangat begitu, maka dia adalah makruh. Takut-takut nanti dibimbangi mendatangkan mudarat. Sedangkan bersuci ni ibadat dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Baiklah, belajar yang terakhir sekali ialah air mutanajjis, asal daripada najis. Air yang dimasuki oleh najis. Tengok gambar ni, ada tahi, ada najis, ada bangkai di dalam air ni. Jadi air yang dimasuki atau terkena dengan najis, tersentuh dengan najis. Jadi sifat dia, air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qolah, walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Asalkan ada masuk najis dah ni, walaupun tidak bau busuk, apalagi kalau bau busuk memang tak boleh pakai langsung lah. Nak buang terus air tersebut. Bangkai masuk dalam ni bau busuk. Jadi air yang mana dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qolah, walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa, dia tetap dipanggil sebagai mutanajjis. Jadi air tidak mengalir, air ni pula tidak mengalir